Okey, seterusnya adalah persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. Macam mana daripada pengamiran tu tadi, menggunakan konsep pengamiran, kita nak dapatkan persamaan lengkung. Okey. Mari kita lihat contoh soalan. Tapi sebelum tu cikgu nak jelaskan balik lah. Okey, cikgu nak ulangkan balik. Asalnya Y pergi ke dy dx, cikgu nak sentiasa ulangkan balik. Ini daripada depan pergi ke belakang, kita gunakan konsep pembezaan. Manakala daripada dy dx, apabila kita kamirkan, kita akan dapat balik nilai y. So kita gunakan konsep pengamiran ataupun kamir. Okey. Jadi dan perkara penting yang perlu kita tahu sebelum ni, dy dx kita dah pernah belajar dalam pembezaan. Kalau dia kata fungsi kecerunan, fungsi cikgu tekankan balik. Kalau dia kata fungsi kecerunan, awak kena tahu fungsi kecerunan tu nilai dia adalah dalam bentuk dy dx. Kecerunan mesti dalam bentuk dy dx. Okey. Jadi sekarang kebanyakan yang kita nak belajar dalam slide ni, kalau dia bagi fungsi kecerunan, dia suruh cari persamaan. Okey. Dia dah bagi dy dx. Dia nak tanya soalan persamaan. Persamaan tu kena tahu. Kalau y, persamaan tu adalah dalam bentuk y. Nak cari persamaan. Tak kisahlah persamaan lengkung ke apa ke. Persamaan je. Persamaan tu mesti dalam bentuk y apa-apa-apalah belakang tu. So daripada dy dx, dia bagi dy dx fungsi kecerunan, nak dapatkan y tak lain tak bukan kena guna konsep pengamiran. Okey, mari kita lihat contohnya. Okey, sekejap. Okey, cikgu buka slide baru dan mari kita tengok contoh seterusnya. Macam biasalah, contoh ni awak tukar buat contoh satu lah di bawah tajuk persamaan lengkung dan fungsi kecerunan. Tentukan nilai pemala pengamiran C. Masa bila kita jumpa C ni? Kan apabila kita kamirkan sesuatu yang tak tentu, yang tak ada nilai A dan B, maksud dia tak tentu kan? Apabila kita kamirkan yang tak tentu, kita akan dapat jawapan tu yang tambah C kan? Yang sebelum slide yang sebelum ni lah. Yang tak tentu tambah C. Dan diberi dy dx. Dy dx tu adalah fungsi kecerunan, samalah dy dx. Kadang-kadang dia cakap fungsi kecerunan, kadang-kadang dy dx. Dengan y sama dengan 25. Okey, ni contoh ni cikgu ambil gambar ni tak nampak. Awak boleh tengok muka surat 90 contoh ni cikgu ambil daripada muka surat 90 dalam buku teks. Apabila x tak nampak ni, y 25 dan apabila x dia 2. Tak nampak kat situ. Jadi apa soalan dia nak? Okey, yang penting kita dah ada dy dx, kita nak pergi cari C. Macam tu. Jadi macam mana? Kenapa kita perlu buat apa yang dapat perkataan C tu, huruf C? Macam tadilah. Sebelum-sebelum ni kan kita kamirkan dy dx tu. Okey. Cikgu salin balik. Dy dx tu adalah 4x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tolak 3. Jadi kita kamirkan semua tu. Bila kita gunakan pengamiran yang tak tentu, baru ada tambah C tu kan. Bila ada cacing mesti ada dx. Ini cara tulis dia. Kali cikgu terang tu memang kena ada lah. Jadi ini pun dah cantik. So kita nak kacau kuasa. Bila kacau kuasa, cacing dia dah tak ada. 3 dia jadi 3 tambah 1 jadi 4. 4 yang kuasa tu jangan lupa bawa turun ke bawah. Okey, ini jadi mx kuasa 3 perkan dengan 3. Bezakan pemala, ingat tambah x kan. Bukan jadi kosong. Kosong tu pembezaan. Dan tambahkan dengan C. Suka cikgu ingatkan, apabila kita kamirkan dy dx, jangan lupa letak y di depan. Tolong ingat. Okey. Macam mana buat nota? Supaya ini penting ni
apabila kita kamirkan dy dx, persamaan tu lah, kamirkan fungsi keturunan. So dy dx kita akan dapat, macam mana nak cakap kita akan dapat y sama dengan apa? Cikgu nak tunjuk apabila kita kamirkan dy dx, fungsi keturunan yang kita kamirkan pembezaan tu mesti ada y di depan. Okey, kan macam cikgu tunjuk tadi tu. Kalau y dy dx, so bila ke depan, bila kita kamir mesti akan dapat y. Y tu kena tulis. Okey, boleh Okey, sekarang dah dapat, cantikkan dulu, comel-comelkan dulu. Ni potong dia jadi x kuasa 4. Ni jadi 2x kuasa 3 tolak 3x tambah c. Okey, sekarang soalan dia nak apa? Soalan dia kata tentukan nilai c tu. Okey, setelah kita beza setelah kita kamir baru dapat c tu kan. Huruf C tu sekarang macam mana nak dapatkan C? Kita kena gantikan Y 25 dan X adalah 2. Okey, mari kita lihat. Okey, bila kita gantikan ni dengan nombor ni X dengan 2 ni pada soalan tu muka surat 90 tu, barulah bila semuanya nombor barulah dapat C nya. Okey, nanti 25, lepas tu awak tekan kalkulator semuanya, mungkin dapat 26 kat sini. 26 tambah C, so jadi C adalah 25 tolakkan dengan 26, C akan dapat negatif 1. Itulah jawapannya. Okey, jadi macam mana cara dia? Kita dah ada dy dx, nak dapatkan huruf C tu kita kena buat pengamiran. Dan jangan lupa apabila kita kamirkan dy dx, dia mesti jadi y di depan. Kalau tak, nanti awak tak gantikan y tu dengan 25. Okey, 25, so gantikan x, nanti dapatlah nilai C nya. Alright, okey, dah. Tu contoh. Cikgu pergi slide seterusnya, ni contoh yang terakhir lah. Okey, dalam bab ni cikgu stop sampai kamiran tak tentu saja. Kamiran tentu akan disambung oleh cikgu lain. Okey, okey, cikgu teruskan discharge. Okey, cikgu nak tunjuk. Okey, ni contoh yang terakhir. Contoh 9 juga dalam muka surat 90 yang sama, tapi ni awak tulis contoh 2 lah. Okey, ni contoh 2. Sekejap Okey, sekejap. Alright. Okey, contoh 2. Apa yang dia nak? Kecerunan bagi suatu lengkung pada titik X ialah dy dx. So, kecerunan tu memang cikgu ada bagi nota kan tadi. Kecerunan tangent ke, kecerunan lengkung ke, dia mesti dalam bentuk dy dx. Betul lah, dy dx tu mesti kecerunan dia. Jika lengkung itu melalui titik negatif 1, 2, cari persamaan lengkung. Sama je macam tadi. Okey, kalau yang tadi dia tanya C, kena kamir juga. Ini pun sama. Kita dah ada dy dx, kita nak cari persamaan. Ingat cikgu cakap tadi. Ingat benda ni Okey, kita dah ada dy dx, kita nak dapatkan persamaan. Persamaan tu apa? Y lah. Nak dapatkan C ke, nak dapatkan persamaan ke. So, semua konsep dia adalah pengamiran. Jadi, perkara pertama untuk menjawab soalan A, kita kamirkan dy dx kita tu. Kalau tadi kita kamir sebab nak dapatkan C, sekarang nak kita kamir sebab nak dapatkan persamaan. Persamaan tu apa? Persamaan tu adalah Y. Nak dapatkan C pun kena kamirkan juga kalau nak dapatkan C macam yang tadi. Bila ada cacing letak di X dan kita kamirkan, 2 je jadi 3, bawa turun 3 tu. 4x kuasa 2, bawa turun 2 tu. Kalau pemalah jadi 3x dan jangan lupa tambah C dan jangan lupa letak Y. Sebab apa? Apabila kita kamirkan dy dx, kita akan dapat Y. So, Y jangan lupa letak kat depan. Before that, kita simplifykan dia.
Cantikkan dia. Okey. Apa yang dia nak? Mari kita tengok soalan. X. Okey, soalan kata jika lengkung itu cari persamaan. Persamaan dia mesti Y sama dengan apa? Okey. Okey, persamaan tu Y sama apa? Tapi nilai C tu, persamaan kan mesti ada sebutan Y dengan X saja, dia tak boleh ada C tu. So macam tadilah, macam mana nak dapatkan C? Semua titik tu kena gantikan, huruf tu kena gantikan dengan nombor. Jadi macam mana nak ganti nombor? Tengok sini. Depan ni X, belakang tu Y. Jadi bila nampak Y, gantikan dengan 2. Bila nampak X, gantikan dengan negatif 1. Sebab apa? Sebab persamaan dia tak boleh dalam sebutan C. C tu kena ganti nilai macam tadi. So bila awak ganti-ganti, awak akan dapat nilai C nya adalah 2. Awak pusing-pusing lah, kira ni berapa, nanti bawa ke depan sana, nanti awak akan dapat C nya adalah 2. Jadi soalan dia nak persamaan. Jadi ambil balik yang tadi, yang sebelum ni, yang dekat C tu. Persamaan kan mesti ada Y. Y sama dengan, salin balik, tetapi nilai C tu kena gantikan dengan 2. Dia tak boleh dalam sebutan C. C tu kena ganti nilai, dapat nilai C, masukkan balik dekat persamaan tu. Inilah jawapan dia, 5x kuasa 3 tambah 2x tolak 3x tambah 2. Seperti jawapan di dalam buku teks. Cikgu just terangkan sahaja. Okey. Seterusnya, cari nilai Y apabila x 1. Cikgu tunjuk kat sini je lah ya, terus. Okey. Jadi ada kaitan dengan yang ni. Nak dapatkan Y, kalau salah persamaan kita, soalan B juga salah. Okey. Salin balik Y. So gantikan X tu dengan 1. Ambil dekat persamaan tu je. Tambah 2. X tu gantikan dengan 1. Tolak 3 darab 1 tambah 2. Substitute, ganti nilai saja, nanti Y awak akan dapat 6. Okey. Dia suruh cari Y, jadi kita nampak Y kat mana? Y adalah daripada soalan A, gantikan nilai X nya. Okey. Itu dia dua contoh tentang persamaan lengkung. So bila kita kamirkan, kita dah ada dy dx. Apabila kita kamirkan, kita boleh cari nilai C, dan apabila kita kamirkan dy dx, kita boleh dapat persamaan dia. Okey, dan persamaan, ingat, kalau mencari persamaan, dia tak boleh dalam sebutan C. Okey, macam ni dia tak boleh dalam sebutan C. Kena dapatkan nilai C tu macam contoh ni yang cikgu tunjuk tadi lah. Okey, gantikan nilai Y dengan X tu dengan titik yang diberi. So bila dapat C, masukkan balik dekat persamaan tu.